Hari ini kita berada di depan IPD Sentul adalah untuk membawa satu pendedahan yang sangat membimbangkan kita, bagaimana Malaysia sekarang ni seolah-olah telah menjadi satu tempat ataupun syurga kepada skamer. Ini dibuktikan apabila ada satu kes yang kita bawa ini, bagaimana melibatkan satu syarikat yang Hong Kong yang telah menggunakan beberapa syarikat yang berada di Malaysia. Dua daripada syarikat itu merupakan syarikat berhad. Dua daripada lagi merupakan syarikat yang berdaftar di bawah Trustee Act dan satu syarikat asing. Dengan menggunakan 5 syarikat ini, syarikat daripada Hong Kong tersebut telah menawarkan satu pelaburan yang anggaran pelaburan tersebut adalah sebanyak 830 juta. Dan jumlah yang menyertai pelaburan itu dianggarkan 3,000 orang. Dan hari ini kita daripada sendiri menerima lebih daripada 150 mangsa yang mendakwa bahawa mereka telah hilang wang yang mereka wang kapital yang telah mereka laburkan, dan syarikat itu sebenarnya telah lari dan menutup syarikat mereka. Apa yang membimbangkan kita hari ini apabila nombor satu, penggunaan nama Berhad. Ramai di kalangan rakyat Malaysia percaya bahawa apabila syarikat itu nama Berhad, seolah-olah syarikat itu tersenarai di Bursa Malaysia. Sedangkan bukan semua syarikat Berhad itu listed. Ada syarikat yang listed, ada syarikat yang unlisted. Itu point number 1. Point number 2 adalah ramai yang salah faham apabila mereka faham bahawa syarikat Berhad tersebut telah mendapat deposit information memo. Ini perkataan ini penting. Saya nak memberikan maklumat kepada seluruh rakyat Malaysia. Penggunaan information memo itu bukanlah satu dokumen yang menunjukkan bahawa Suruhanjaya Security telah melakukan kajian, semakan ataupun due diligence berkaitan syarikat tersebut. Sekiranya syarikat itu telah dikawal selia oleh SE, dokumen itu dipanggil prospectus, bukan information memo. Prospectus dan information memo ni dua perkara yang berbeza. Kalau syarikat itu ataupun pelaburan itu dikawal selia ataupun dipanggil regulated fund, bermakna syarikat tersebut wajib untuk mengeluarkan prospektus, dan prospektus itu mestilah dilulus oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Manakala mana-mana pelaburan yang subscriptionnya lebih daripada RM250,000, syarikat itu dia tidak tertakluk terhadap prospektus. Bermakna dia hanya perlu menyediakan information memo. Information memo itu hanya perlu diserahkan tanpa penelitian ataupun kajian ataupun semakan daripada Suruhanjaya Security. Ini yang ramai tak faham. Dia ingat info memo itu adalah prospektus, sedangkan info memo itu bukanlah prospektus. Bagi mereka yang syarikat yang menawarkan satu pelaburan yang lebih dari 250,000, Suruhanjaya Security tidak mengawal selia pelaburan tersebut. Disebabkan ketidakfahaman ini menyebabkan ramai orang yang terpedaya kerana ingat syarikat ini seolah-olah dilulus oleh SE. Yang kedua adalah ramai yang salah faham penggunaan perkataan insurans, dia panggil manager investment manager insurans. Dia faham perkataan investment manager insurans ni seolah-olah pelaburannya telah diinsurankan. Mana ada pelaburan yang boleh diinsurans? Ini merupakan salah faham di kalangan yang mungkin ada pihak seperti ejen-ejen yang memanipulasikan perkataan, yang menyebabkan banyak pelabur faham bahawa ini insurans ini pelaburan ini protected by insurance. Sedangkan yang dimaksudkan investment manager insurance itu hanyalah dia dipanggil professional indemnity insurance. Insurans itu dia memberikan satu coverage kepada mana-mana pengurusan yang berlaku kecuaian dengan jumlah tertentu. Bukannya memberi jaminan insurans kepada pelaburan yang anda laburkan. Ini dua perkataan yang sangat penting. Information memo dengan insurance manager insurance, dia panggil investment manager insurance. Dua perkataan ni kena dengar. Sebab penipu-penipu di luar ni dia pandai. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang sangat-sangat fancy ni dan mengaitkan bahawa syarikat ini selamat untuk dilaburkan, yang menyebabkan ramai orang terpedaya kerana dia cakap syarikat ini
diluluskan oleh AC. Dia faham macam tu. Dia kata ada lawyer pula yang attested dokumen dia. Selamatlah. Ada insurans lagi. Jadi labuhlah banyak-banyak. 1 juta, 2 juta. Habis duit persaraan orang tu, kena kerja baliklah dia ketika umur 65 tahun. Jadi itu yang perlu diberikan satu kesedaran. Bukan hanya kesedaran, kawalan perlu ada. Saya ingin mencadang kepada Suruhanjaya Security supaya bukan hanya mengawal syarikat yang diluluskan dari sudut prospektus, juga perlu ambil tahu syarikat yang menghantar deposit information memo ini. Sebab ada kemungkinan syarikat-syarikat ini juga berpotensi untuk melakukan penipuan yang mana pelaburan-pelaburan tersebut lari daripada objektif yang ada dalam pelaburan. Kalau dalam prospektus, dia ada trustee, ada underwriter yang bertindak sebagai check and balance dalam investment fund. Tetapi dalam syarikat-syarikat yang berkaitan dengan information memo ni, dia tak ada, dia tak perlukan wujud underwriter ataupun mana-mana investment banking yang mengawal selia fund tersebut. Ini perkataan yang penting yang ramai rakyat tak tahu. Rakyat semua ni bukan bawah ni yang cerdik pandai. Ada yang pandai dalam bidang lain, tak pandai dalam bidang financing ataupun security industry ni. Jadi, sebagai sebuah kerajaan, tugas kita adalah melindungi rakyat Malaysia. Bukan hanya melindungi pelabur-pelabur yang melabur 250,000 ke bawah, juga perlu menjaga juga kepentingan interest of investor yang more than 250,000. Jangan ingat kalau 250,000 ni orang kaya dah. Ni duit EPF. Duit persaraan mereka. Mereka bekerja puluhan tahun. Duit hancur lebur hanya kerana dengan penipu-penipu scammer ni. Jadi tindakan perlu dilakukan. Saya merayu pada kerajaan, agensi-agensi pengukusan. Saya sangat tak faham. Saya bukannya mengkritik mana-mana agensi. Saya hanya mencakap begini. Apabila ada agensi yang seolah-olah menolak kes ini, ni bukan bawah kami tak perlu siasat, ni bawah agensi lain. Agensi ni tolak pula ke sini B. Agensi ni tolak. Saya nak bagi tahu. Semua agensi perlu melakukan siasatan. Keputusan nak tuduh tu barulah keputusan Jabatan Peguam Negara. Siasat dulu serah kepada Jabatan Peguam Negara. Biarlah Jabatan Peguam Negara membuat keputusan nak tuduh di bawah undang-undang mana. Saya agak sedih lah. Dikala mereka-mereka yang menjadi mangsa ini hilang tempat bergantung, nak saman civil, syarikat dah lari, dah tak wujud, syarikat tak ada aset, boleh menang tapi dapat sekeping kertas yang dipanggil perintah mahkamah, tapi perintah tak boleh mencairkan apa-apa. Jadi kerajaan, rakyat ni mengharap pada kerajaan. Kalau tak ada rakyat, tak ada kerajaan. Sebab itulah saya minta kepada agensi penguasaan. Saya tidak memberikan kritikan kepada anda, saya merayu kepada anda. Perkataan yang perlu ada adalah perkataan empathy. Merasakan kesusahan orang lain dan cuba untuk melakukan sesuatu. Bukan satu kritikan, satu-satu rayuan. Bantulah mereka ini. Semua agensi perlu siasat. LHDN perlu siasat di bawah Income Tax Act. SC perlu buat siasatan di bawah Capital X, undang-undang yang berkaitan dengan SC. PDRM perlu siasat di bawah kanun kesiasaan. Sekiranya semua agensi yang ada menggunakan peruntukan undang-undang masing-masing dan menyiasat dan menyerahkan kepada Jabatan Peguam Negara, saya rasa lepas tu pertuduhan tu akan banyak. Soalan saya, kenapakah dalam isu politik satu individu tu boleh dipertuduhkan dengan macam-macam kesalahan? Ada yang kena LHDN lah, ada yang kena AMLA lah, ada yang kena kanun kesiasaan. Tapi kenapa dalam perkara yang melibatkan sindiket penipuan ni, saya tak boleh buat, you yang buat. Saya tak boleh buat, you yang buat. Tolak ke tepi habis. Saya tak kritik, saya hanya merayu. Jadi itulah balik pada perkataan yang saya nak sebut ni adalah empathy. Cadangan saya, siasat semua dan serahkan kepada Jabatan Peguam Negara untuk melihat sama ada kes untuk dituduh atau di mahkamah. Ini satu rayuan. Saya mewakili mangsa-mangsa. Saya berjumpa dengan mangsa-mangsa. Saya memahami perasaan yang mereka lalui dan mereka mengharapkan kerajaan melakukan sesuatu. Ini harapan. Kalau di peringkat agensi tidak dapat menyelesaikan, mungkin kami terpaksa bawa isu ini diangkat lebih atas. Mungkin kami perlu bawa benda ni ke peringkat kabinet. Kami perlu berjumpa dengan Perdana Menteri mungkin. Mungkin kami perlu bawa ramai-ramai ini pergi jumpa dengan Parlimen. Kerana kami perlu lakukan sesuatu. Kami tidak boleh biarkan penipu-penipu ni menipu dan memaharajalela, membiarkan rakyat Malaysia jadi begini.